الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surat 167 Al-jumlatu tasi'atu fi tawafil wada'i. Bermula jumlah yang ke-9 pada menyatakan tawaf wada'. Okey, muka surat 167. Kita ni nak balik dah daripada Mekah. Jadi antara perkara yang terakhir sebelum kita meninggalkan bumi Mekah ialah kita lakukan tawaf wada'. Wada' ni bahasa Arab, Melayunya selamat tinggal. Maka apabila berkehendak pulang ke negerinya, kemudian daripada sempurna hajinya dan umrahnya, atau berkehendak keluar daripada Mekah kerana musafir, yakni jaraknya mesti 2 marhalah. Bila nak keluar ke Mekah, nak keluar daripada Mekah, jaraknya 2 marhalah. Ataupun nak keluar balik ke kampung kita, tak kisahlah, syaratnya keluar daripada Mekah ke suatu jarak yang sampai jarak itu 2 marhalah. 2 marhalah lebih kurang 80 km, ataupun mengikut setengah ulama 92. Gitulah khilaf lah, ada orang kata 92 sebab khilaf pada ukuran tadi. Imam Syafi'i kata 46 mil Hashimi, 46 mil, 46 batu Hashimi. Hashimi itu zaman dululah, kerajaan Hashimi. Lalu dikira 46 tu, 46 batu Hashimi itu ulama kata lebih kurang 1 mil, 1 batu sama dengan 2 kilometer, 2 kilo. Lalu 46 tu darab dengan 2 sama dengan 92, kan? Ada juga yang kata gitu. Dr. Abah Azwaili sebut lebih kurang 80 lah. Fehmah Haji pun lebih kurang 80 lebih-lebih gitu, 81 lebih kurang. Jadi ala kulli hal khilaf lah dalam bab tu. Kalau kita nak selamat, kita ambil jarak yang paling jauh 92, kan, supaya tentu jarak itu tak ada khilaf. Nak selamat lah. Sebab yang bawah tu mungkin sampai, mungkin tak sampai. Ada ulama ni kata sampai, ada sampai. Tapi kalau kita nak pakai yang nombor 20 tu pun, yang 80 terus pun tak ada masalah. Ada juga pendapat Dr. Abah Zuhaili, Fiqh Haji dan sebagainya. Jadi bila kita nak pergi ke jarak yang itu, jarak yang 90 km, jarak 2 marhalah tadi yang kita sebutkan jaraknya pada kiraan sekarang ni, metrik sekarang ni, jadi kena tawaf wada' lah. Maka tatkala sampai ia, yang mana tadi? Maka tatkala sampai ia daripada mensediakan pekerjaan safarnya, bukan sampai, kan? Maka tatkala selesai ia daripada mensediakan pekerjaan safarnya, bila dia dah siap untuk kelengkapan musafir dia tu, safar lah bahasanya tepatnya, bila dia dah siapkan kenderaan dia, kalau zaman dulu ke unta, kuda dan sebagainya. Kalau kita sekarang ni ke, kita dah packing barang apa semua, dah siap bawa turun semua daripada hotel, dan dah tunggu bas nak balik dah ni. Kan, kita buat apa? Dan daripada mengikut akan kenderaannya, maka hendaklah ia tawaf wada' pada Baitullah. Selesai semua tu, dia pun pergi tawaf wada' lah ke Baitullah. Maka apabila selesai daripada tawaf itu, selesai daripada tawaf wada' 7 pusingan tadi,
Maka sunat sembahyang 2 rakaat di belakang maqam Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Lepas daripada tawaf wada' tadi, sembahyang sunat di belakang maqam Ibrahim. Tahu maqam Ibrahim kuning tinggi tu. Dalamnya ada tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Tu dipanggil maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah Taala kata hendaklah jadikan maqam Ibrahim tu musalla, tempat sembahyang. Jadi sembahyangnya di belakang maqam Ibrahim. Sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Okey. Lepas pada sembahyang sunat tawaf 2 rakaat tu buat apa? Dan sunat ia minum air Zam-Zam. Lepas pada sembahyang sunat tawaf 2 rakaat tadi, dia pun pergi minum air Zam-Zam. Lepas minum air Zam-Zam, maka pergi ke mana? Lepas minum air Zam-Zam, maka pergi kepada Multazam. Multazam ni mana? Multazam ni di antara pintu Kaabah dengan Hajar Aswad. Tu, dinding itu di antara pintu Kaabah dengan Hajar Aswad, nama dia Multazam. Maka pergi dia ke Multazam. Dan Multazam ni kita sunat lekatkan dada kita dan pipi kita hak kanan. Kita lekat. Gitu hamparkan dada kita dan pipi kita hak kanan gitu. Gitu. Melekatkan badan di Multazam. Bila kita boleh buat begitu, buatlah. Kalau tak bolehnya, kadang-kadang paling dekat lah. Paling dekat kita boleh pergi setakat mana. Lepas tu kita buat apa? Dan minta doa di situ serta menghinakan dirinya. Kita duduk di situ minta doa dan menghinakan, kita rasa diri kita hina dan rendahkan diri kita. Kerdil, hina, kan, tak ada apa kita ni, kena rasa gitu. Dan dibacanya, lepas tu kita bacalah doanya. Doa di Multazam ni kita baca doa lepas tawaf wada' ni. Allahumma innal baita baituk wal 'abda 'abduk wa ibnu 'abdika wa ibnu amat wal 'abdu 'abdik. Bismillah. Allahumma innal baita baituka wal 'abda 'abduka. Okey, wal 'abda 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika. حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن Rumi dia tulis apa? Udi. Betul lah baca dengan masdar. Okey, taba'ada ya taba'adu tuba'udi. Okey, qabla tuba'udi am baitika hadha awanun sirafi in azinta li ghairahu mustabdilin bika. Bukan ghairahu tu, bukan buang ha tu. Rumi dia ada ha tak? Tak ada kan? Ghaira mustabdilin kan? Ghaira mustabdilin bika. Gitu. Yang Jawi tu ada ha, bukan. Buang ha tu. In azinta li ghaira mustabdilin bika wala bi baitika wala raghibin anka wala an baitika. Dia tulis tu ghairihi kan? Hi tu buang. Potong-potong ha. Boleh ghaira mustabdilin terus. Okey, semula kita baca Allahumma innal baita baituka wal 'abda 'abduka wa ibna 'abdika wa ibna amatika hamaltani ala ma sakharta li min khalqika
hatta sayyartani fi biladika wa ballaghtani bi ni'matika hatta a'antani ala qada'i manasikika fa in kunta radita anni fasdad anni ridha wa illa fa min al-ani qabla taba'udi an baitika hadha awanu sirafi in adhinta li ghaira mustabdilin bika wala bi baitika wala raghibin anka wala an baitika. Artinya, hai Tuhanku, bahawa sungguhnya bait ini, rumah baitmu, ini rumahmu. Dan hamba ini, ni aku ni, hamba ini hambamu. Dan anak hambamu, ayah aku dulu pun hambamu juga. Nah, dan anak hambamu yang laki-laki, mana ayahku dulu pun hambamu juga. Dan anak hambamu yang perempuan, yakni mak aku pun hambamu juga, ya Allah. Dan engkau tanggungkan akan daku atas barang yang engkau mudahkan bagiku daripada segala makhlukmu, hingga engkau jalankan akan daku di dalam segala negerimu, dan engkau sampaikan akan daku dengan nikmatmu, hingga engkau tolongi akan daku atas menunaikan dan mengerjakan hajimu. Maka jika ada redha engkau padaku, maka tambahi olehmu daripadaku redha. Dan jika tiada yang demikian itu, yakni tiada redha engkau daripadaku, maka anugerahi olehmu sekarang dahulu daripada jauhku daripada baitmu akan redaan, akan keredaan. Kalau kamu tak redha pada aku dulu-dulu sebelum ni, jadi sekarang ni lah kau redakan aku, ya Allah, sebelum aku jauh daripada baitmu ini, yakni daripada rumahmu ini, Baitullahil Haram ni. Kenapa? Kenapa? Inilah masa berpalingku. Kerana masa aku nak baliknya, inilah masanya. Ni aku nak balik dah ni. Kerana inilah masa berpalingku. Inilah masa aku nak balik. Jika engkau beri izin bagiku, kalau kau bagi izin, inilah masa aku nak baliknya. Padahal tiada menukarkan dengan dikau dan tiada menukarkan dengan baitmu. Padahal walaupun aku balik, aku tak ada nak tukar ganti dengan kau. Tak ada yang boleh tukar ganti dengan kau, ya Allah. Kau lah Tuhan aku, tak boleh tukar dengan dunia dan sebagainya. Dan tiada yang boleh menukarkan dengan baitmu, dan tiada yang boleh menukarkan dengan baitmu, yakni rumahmu ini. Walaupun tempat lain mulia pun tak dibanding dengan Baitullah ini paling mulia. Kan, rumah aku walaupun hebat macam mana pun, di sinilah mulianya. Walaupun aku balik, aku tak tukar ganti dengan engkau dan juga rumahmu ni. Dan tiada benci daripadamu, dan tiada benci daripada baitmu. Dan aku pun tak benci kepadamu, ya Allah. Walaupun aku balik, bukan aku benci kamu, ya Allah. Dan bukan aku balik ni aku benci kepada baitmu, rumahmu, ya Allah. Itu doanya. Okey. Baca masa duduk di multazam. Lagi, Allahumma asbahni, Allahumma ashibni ke Allahumma asbahni. Rumi dia tulis apa? Hibni ya? Tukar. Atau Allahumma asbahni kan? Ba dulu. Ha dulu baru ba, tukar. Allahumma ashibni. Tukar. Allahumma ashibni al-afiyata fi badani wal ismata fi dini wa ahsin munqalabi warzuqni ta'ataka abadan ma abqaitani wajma' li khairad dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Hei Tuhanku, sertakan olehmu. Sertakan. Allahumma ashibni baru jadi sertakan. Kalau dia tulis tu Allahumma asbahni, pagikan kami. Dia beza. Tukar huruf sikit pun lagi makna. Allahumma ashibni, sertakan dengan aku. Mana? Bersamakan dengan aku. Apa bersama dengan aku? Sertakan olehmu akan daku apa? Afiyah. Afiyah ni mudah-mudah ke kebaikan lah, semua. Sihat tubuh badan, jauh daripada penyakit, jauh daripada bala, jauh daripada sengsara. Itu afiah. Itu maknanya kebaikan semua. Itu doa Nabi kan, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimata fid dini wad dunya wal akhirah.
afiah. Umumlah. Pada badanku, sertakan afiah pada badanku. Maksudnya berikan afiah kepada badanku. Dan terpelihara agamaku, dan ya Allah jagalah agamaku daripada rosak. Jangan rosakkan agamaku ya Allah. Dan baikkan olehmu akan tempat kembaliku, iaitu ya Allah aku nak balik ni kat kampung aku ni ya Allah. Baikkanlah tempat aku nak balik ni. Jangan jadi kampung aku, tempat aku balik ni tak baik. Dan beri rezeki olehmu akan daku akan taatmu. Ya Allah berikanlah aku rezeki taat, bukan rezeki harta ni. Rezeki taatmu selama-lamanya. Barang yang kau kekalkan akan dikau. Selama mana aku hidup, kau berikanlah rezeki taat padaku. Dan himpunkan olehmu bagiku akan segala kebajikan dunia. Kebajikan tu makna kebaikan dunia dan segala kebajikan, yakni kebaikan akhirat. Ya Allah, berilah kepadaku benda hak baik di dunia dan benda hak baik di akhirat. Umumlah. Segala kebaikan dunia dan akhirat. Umum. Benda baik dunia tak usah kira lah. Kira sampai pagi esok tak habis. Bini cantik, bini soleh, hak bini saja pun tak habis nak kira. Anak pula, anak pandai, anak tak habis pula. Rumah pula, rumah cantik, rumah besar, rumah tuguh, tak boleh nak kira. Sampai 4 hari tak habis. Jadi doa Nabi ni dia sifat dia umum, senang. Baik dunia, baik akhirat. Habis cerita. Kalau nak kira tak habis. Kan? Itu dia. Lepas tu Nabi suka berdoa dengan umum. Okey, doa yang ketiga kita baca lagi. Allahumma la taj'al hadha akhira ahdi bi baitikal haram wa in ja'altahu akhira ahdi fa'awwadni anhul jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, hai Tuanku, jangan engkau jadikan pekerjaan ini aku mari ke Mekah ni, jangan jadikan pekerjaanku ini akan kesudahan janjiku dengan baitmu yang haram, yakni dengan baitillahil haram. Maksudnya, jangan jadikanlah ini terakhir aku mari. Jangan jadikan pekerjaanku ini akan kesudahan, mana last. Kesudahan tu last janjiku dengan baitmu yang haram. Jangan jadikan ini last aku mari ke baitillahil haram. Dan jika engkau jadikan akan dia kesudahan, kalaulah engkau jadikan inilah last kali aku mari di baitillahil haram, kalau takdir pada ilmu engkau inilah kali terakhir aku mari di baitillahil haram, fa'awidni, kata Allah, kata kita doa kan, jadikan akan dia kesudahan janjiku, maka gantikan olehmu akan daku daripadanya, daripada mari aku haklah ni, akan syurga dengan rahmatmu. Tuhan terlebih rahmat daripada orang yang memberi rahmat. 3 doa kita baca di multazam. Inilah doa kita bacanya masa nak balik tu, selepas pada minum air zam-zam. Okey, habis. Lepas pada selesai di multazam ni, dan sunat bahawa jangan dipalingkan pelihat matanya daripada baitillah itu hingga lenyap ia daripadanya, hingga lenyap ia daripadanya. Tapi dia tak sebutlah. Cuma dalam fiqahnya, ini dari segi kitab ni lah, cuma dalam fiqahnya kita tak sunatlah keluar daripada baitillah tu dalam keadaan berundur. Lepas habis tu pusing lah, pusing belakang gitu. Cuma dalam sini macam dia sebut kena berundur lah. Mana undur-undur tu jangan paling sampai lenyap. Gitu. Cuma dalam fiqh buat ta'liq sikit lah, buat dhabit sikit. Dalam fiqh tidak disunatkan keluar daripada baitillah tu qahqara. Qahqara tu mengundur. Qahqara tak ada sunat mengundur dak lah. Habis tu kau pusing ke belakang macam biasa, jalan teruslah. Cuma ayat ni, ayat dalam Sairus Salikin ni bunyinya macam bunyinya lah, macam seperti nak suruh berundur kan. Mana jangan paling muka sehingga lenyap, tak nampak baitillah, mana undur-undur sampai hilang lah. Tapi dalam fiqh sebut tidak sunat macam tu. Sunatnya pusing belakang macam, tidak sunat lah berundur. Berundur tu dalam bahasa Arab dia panggil qahqara, jalan berundur. Qahqara, bahkan berjalan ala wajhi, jalan ikut atas muka dia lah, maknanya ikut depan lah, pusing kat turun je lah. Gitu.
Tapi ada buat macam ni, ada jemaah haji daripada jemaah umrah daripada Turki ke apa, dia berundur, duk lambai gitu berundur. Ada pun fiqh kita tak ada lah, pusing kat balik lah. Gitu. Habis al-jumlatul ashiratu, jumlah yang al-ashiratu fi ziyaratil Madinah wa adabiha. Dan bermula jumlah yang ke-10 pada menyatakan ziarah ke Madinah dan segala adabnya. Okey. Habis pada tu, selepas daripada kita buat haji dan umrah, sunat kita pergi ke Madinah pula. Jadi tak ada masalah, nak pergi Madinah dulu pun boleh, nak pergi Mekah dulu pun boleh. Tengok jadual perjalanan lah. Kalau Mekah dulu Mekah, kalau Madinah dulu Madinah. Cuma dari segi susunan mengikut Imam Ghazalinya, afdal pergi mana dulu? Afdal pergi Mekah dulu. Lepas tu baru pergi Madinah. Kan? Maknanya ni kan dah habis Mekah baru ke Madinah. Bukan Madinah dulu dah. Okey, ikut susunan gitulah. Dan segala adabnya. Sabda Nabi SAW, "Man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati." Artinya barang siapa ziarah akan daku kemudian daripada matiku, maka seolah-olah ia mengunjungi, yakni menziarah akan daku pada ketika hidupku. Kita pergi ziarah kubur Nabi selepas daripada Nabi wafat, maka seperti kita ziarah Nabi SAW ketika Nabi SAW masih hidup lagi. Lagi sabda Nabi SAW, maka, bukan maka tu, tukar kaf tu jadi nun. Man, kaf tu tukar jadi nun. Betul? Hak Jawi tu tukar, kan? Lagi sabda Nabi SAW, maka wajada. Maka macam mana? Man wajada. Situ? Man. Mana? Macam mana lain-lain cerita? Lama sikit kan macam mana? Tu betul dah man? Betul apa tu? Man? Tengok elok-elok. Itu bawah tak? Maka betul. Macam mana dia seorang lagi? Maka tu tukar man. Kaf tu tukar jadi nun. Man wajada sa'atan walam yafdi ilayya faqad jafani. Artinya barang siapa mendapat keluasan rezekinya, siapa ada luas rezeki, Nabi kata ada rezeki banyak, walam yafdi ilayya, dan tiada ia pergi mengunjungi kepadaku, tak mari ziarah aku, maka sungguhnya adalah ia benci akan aku. Benci kat Rasulullah. Dia duit dah ada, tapi dia tak pergi kunjung Rasulullah SAW. Rasulullah kata dia ni macam benci kat aku. Jadi kita tak boleh duit dah ada tak pergi buat umrah lah kira juga. Pasal umrah ada sekali umrah dengan ziarah. Duit dah ada. Jadi Nabi sebut kita ni macam seolah-olah benci kat dia. Jangan buat lagu tu. Kalau ada duit pergi ke Mekah dulu, baru pergi ke London, Pakistan, Afghanistan, Gostan, Tanjung Rambutan. Kalau ada duit, dahulukan hak ni dulu. Kita orang yang mengaji agama lah, kan? Orang lain tu kita tak boleh nak kira lah. Walaupun tidak wajib ke Ustaz? Pergi ziarah Nabi tak. Nak cerita hukum wajib tu tak wajib dari segi agama. Cuma bila Nabi sebut gini, kita tak apa sedap lah. Macam kita ngamuk kita lah, kan? Ada benda hak wajib kita taat, ada benda hak tak wajib kita taat. Walaupun tak wajib taat, tapi bila mak sebut, macam mak kata, mak kalau boleh nak suruh kau menikah dengan orang ni, tak sih kau ni hak mu ada ni, walaupun dari segi hukum tak wajib kita ikut. Pasal nak menikah tu bini kita, kan? Dari segi hukumnya tak lah. Cuma kalau mak bunyi macam tu, rasa macam mana agak-agak, tak sedap nak menikah orang lain, kan? Gitulah maksudnya. Dan lagi apa okey ni nak kena tak kat telinga.
Dan lagi tak dengar kuat sangat punya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'ani za'iran la yahummuhu syai'un illa ziyarati kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jalla an akuna lahu syafi'a. Artinya barang siapa datang akan daku kerana mengunjungi akan daku, kerana mengunjungi akan daku, padahal tiada diciptanya sesuatu melainkan mengunjungi akan daku. Dia datang ke Madinah, dia tak ada benda lain dia nak buatnya. Hasrat utama dia, hasrat penuh dalam di hati dia ialah nak ziarah Nabi SAW. Tu. Sebab tu kalau kita pergi Madinah ni kena pasang pula nak ziarah Nabi. Sebab ada orang bila dia pergi Mekah, duduk kat Mekah, member tak usah belilah kurma di sini, beli di Madinah kata dia. Murah di Madinah. Pasar kurma kata dia. Jadi dia dah tunggu nak pergi ke Madinah tu. Tapi tunggu nak pergi buat apa? Nak pergi beli kurma. Tak usah belilah abaya sini. Abaya mahal di Mekah ni kata dia. Nanti kita pergi Madinah beli di sana. Jadi lepas habis buat umrah tu, kepala dia tu dia fokus dalam kepala dia nak pergi Madinah nak beli abaya. Nak pergi Madinah nak beli abaya. Hilang dah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi kata. Ni dia panggil orang rugi. Nak beli jubah ke nak beli apa. Tak boleh. Bila kita nak pergi, biar pusatkan dalam kepala kita nak pergi ziarah Nabi. Hal lain tetap tepi belakanglah. Duk kira apa benda tu. Benda tu mahal-mahal pun Malaysia pun ada. Cuma mahal murah je. Nabi Malaysia tak ada. Jadi dia pergi itu tidak satu melainkan mengunjungi akan daku. Nasya adalah ia hak atas Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala Azza wa Jalla adalah aku memberi syafaat baginya pada hari kiamat. Jadi Nabi kata aku akan bagi syafaat pada hari kiamat. Allah Ta'ala beri kebenaran pada aku. Orang yang datang ziarah kubur aku dengan tujuan nak ziarah aku je, mari ke Madinah tu, aku akan bagi kepada dia syafaat di hari kiamat. Habis, maka barang siapa berkehendak mengunjungi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sekiranya ia membanyakkan mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika di jalannya itu. Bila kita nak pergi ziarah Nabi, dalam perjalanan nak sampai ke Madinah itu, sama ada kita daripada Malaysia tu ke Madinah ataupun daripada Mekah nak pergi ke Madinah, kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan nak pergi jumpa Nabi itu. Maka apabila ia melihat ia akan daerah negeri Madinah, bila dah masuk kota Madinah dan segala pohon kayunya, pokok-pokok Madinah, maka dia bacanya. Ni doa kita baca, Allahumma hadha haramu rasulik sallallahu alaihi wasallam faj'alhu li wiqayatan minan nar wa amanan minal adab wa su'il hisab. Artinya, hai Tuhanku, inilah tanah haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadikan olehmu akan daku akan dia bagiku, maka jadikan olehmu akan dia bagiku akan peliharaan daripada api neraka dan kesentosaan daripada seksa dan daripada kejahatan hisab pada hari kiamat. Selesai bila kita mula-mula masuk ke Madinah. Dan sunat daripada dahulu daripada masuk ke Madinah itu, bahawa mandi ia pada perigi yang bernama apa tu? Al-Harrah. Al-Harrah, iaitu masyhur pada orang Madinah. Masyhur, ra tak ada tu. Masyhur pada orang Madinah. Ustaz tak nak pergi ni, tak tahu kat mana. Sekarang tak boleh nak mandi dah, tak ada habis pergi dah. Cuma sunat sebelum masuk Madinah tu mandi. Dan sunat memakai bau-bauan dan memakai kain yang sangat suci. Pasal kita nak masuk jumpa Nabi ni. Okey. Maka hendaklah ia masuk negeri Madinah itu dengan tawaduk, yakni menghinakan dirinya, dan serta membesarkan ia akan negeri Madinah itu. Kena rasa mulia tempat nak pergi ni. Jangan buat selekeh, serebeh je, tak boleh. Jangan buat samsing, tak boleh. Kita kena ingat ni, tuan dia ada ni. Siapa tuan dia tu? Nuh
duduk dalam masjid Nabi SAW. Jangan masuk dengan sombong-sombong. Jangan tinggi suara di Mekah, di Madinah. Kadang-kadang dia jekoh kat jemaah haji. Haji bising. Jangan dibising di Madinah. Tak boleh. Benda macam tidak beradab dengan Nabi SAW di negeri dia. Maknanya kampung dia ni. Macam kita mari sini lah. Mari di Adenia. Mungkin suatu hari nanti dah tak mengaji sini kan. Kita mari tengok, oh ni tempat aku mengaji. Ada sentimental kan. Jadi Madinah ni siapa dulu tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk buat gitu. Dia ada lagi tu. Walaupun dia dah berpindah ke alam lain, tapi ada lagi. Maka hendaklah masuk negeri Madinah itu dengan tawaduk dan dengan menghinakan diri dan serta membesarkan ia akan negeri Madinah itu. Dan sunat dibacanya pada ketika itu, pada ketika kita masuk tu kita baca apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqa waj'al li min ladunka sultanan nasira. Artinya aku mulai masuk ini dengan nama Allah Ta'ala dan aku berpegang atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhanku, masukkan olehmu akan daku pada tempat masuk yang benar dan keluarkan olehmu akan daku pada tempat keluar yang benar dan jadikan olehmu bagiku daripada hadratmu akan sultan yang menolong akan daku. Kemudian maka masuk ia ke masjid daripada pintu yang bernama Babus Salam, dan sunat ia sembahyang di sisi mimbar sekira-kira dijadikannya tiang mimbar itu bertentangan dengan bahunya yang kanan. Masuk dalam raudhah lah, mimbar tu dalam raudhah. Dan ni cerita dulu lah, senang nak masuk kan. Sekarang kalau boleh pun masuk lah. Jadi sembahyang maknanya di antara mimbar, maknanya bahu kanan ni mimbar di sebelah kanan. Dan menghadap ia akan tiang yang di sisinya itu peti. Dulu ada peti. Dan adalah daerah yang dalam kiblat masjid itu antara dua mata. Ada bulatan dalam masjid, daerah tu bulatan. Dan inilah tempat berhenti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu daripada diubah akan masjid itu. Tempat Nabi sembahyang di situ. Sekarang dia tulis musallan Nabi. Dia tulis tempat di mihrab tu ada. Dia tulis mihrab tu belah kanan. Tiang belah kanan tu dia musallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat Nabi sembahyang dalam raudhah. Kita pergi sembahyang kat situ lah. Dia mihrab tu gitu kan. Lepas tu tiang sini mihrab tu. Pendah je. Hak belah kanan. Dan sungguh-sungguh ia memilihi pada tempat tiap-tiap sembahyang itu dalam masjid yang dahulu itu. Kemudian maka mendatang ia kepada kubur Nabi. Lepas pada sembahyang tu baru dia keluar dan pergi ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berhenti ia pada hadapan muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dihadapnya akan penjuru pagar kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sekira-kira 4 hasta jauhnya daripada tiang yang pada penjuru pagar kubur Nabi itu. Ini cerita dululah. Mana tiang tu dengan kubur Nabi itu lebih kurang 4 hasta jauh. Dan dijadikannya akan kondil ni lampu. Zaman dia lah, dia cerita ada lampu satu, lampu neon lah, kondil dia panggil. Kendil kita orang Melayu panggil kendil kan. Kondil tu macam lampu dalam tu lah, lampu minyak tu besar macam neon di atas kepalanya. Betul, masa tu dia kata ada kondil di atas kepala tu. Ini cerita zaman dia lah, kita hidup cari dak lah kan. Kondil tu macam lampu hak bekas dalam tu, lepas tu ada minyak tanah dalam tu kan. Tu. Dan tiada sunat menyentuh akan pagar kubur itu, tak sunat. Jangan ada sentuh pagar. Kita lah ni pun jangan pergi situ. Sunat kita duduk jauh sikit sebab tak beradab.
Macam kita nak bercakap dengan raja lah, kita pergi cakap dengan hidung kita. Kita dah jauh. Dengan raja pun kita dah jauh, tak ada kita pergi dekat gitu, tak. Jadi dengan Nabi sunat kita dah jauh. Sebagai berhadap dan menghormati dia. Jauh sikit. Dan tiada sunat mencium akan dia, tak sunat. Tetapi berdiri jauh itu terlebih hampir bagi menghormati akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diri jauh. Tak usah duduk pergi dekat lah. Dia ada ikut orang tak reti. Dia terdekat lagi bagus. Mana ada dekat lagi bagus? Jauh sikit, bukan jauh sangat. Macam ibarat kita dengan raja lah. Raja kan kita duduk jauh. Tak ada kita naik ke atas singgasana tu. Itu lebih menghormati dan mentazimkan. Jadi dengan Nabi begitu, kita duduk berdiri, duduk jauh sikit dan tundukkan pandangan kita, tengok mata kita ke lantai. Kita tengok duduk intai. Itu mana tak hormat kat Nabi. Tak disuruh pun tengok intai pun. Berdiri dengan hormat depan Nabi ni. Tunduk gitu. Tunduk tengok mata tu tengok ke lantai kaki. Dan bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diucapnya pada ketika itu, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Amin Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya Safwat Allah, assalamu alayka ya Khiyarat Allah, assalamu alayka ya Ahmad, assalamu alayka ya Muhammad, assalamu alayka ya Abul Qasim, assalamu alayka ya Mahi, assalamu alayka ya Aqib, assalamu alayka ya Hashir, assalamu alayka ya Bashir, assalamu alayka ya Nadhir, assalamu alayka ya Taha, assalamu alayka ya Tahir, assalamu alayka ya Akram waladi Adam, assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin, assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin, assalamu alayka ya Rasulullah, Rasul Rabbil Alamin, assalamu alayka ya Qaidal Khairi, assalamu alayka ya Fatihal Bir, assalamu alayka ya Nabiyyar Rahmah, assalamu alayka ya Sayyidal Ummah, assalamu alayka ya Qaidal Ghurril Muhajjalin, السلام عليك وعلى أهل بيتك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السلام عليك وعلى أصحابك الطيبين الطاهرين وعلى أزواجك وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته صلى الله عليك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عنك الغافلون وصلى الله عليك في الأولين والآخرين أفضل وأكمل وأعلى وأجل وأطيب وأطهر ما صلى على أحد من خلقه كما استنقذنا بك من الضلالة وبصرنا بك من العماية وهدانا بك من الجهالة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وصفيه وخيرته من خلقه وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت عدوك وهديت أمتك وأبدت ربك حتى أتاك اليقين فصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين وسلم وكرم وشرف وعظم. Terus kita bagi salam kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada ia dipesan orang menyampaikan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan assalamu alayka min fulan au fulanah. Fulan tu ganti nama lah. Assalamu alayka min, kena ingat tu. Pasal bila kita nak pergi Madinah ni ada je lah orang kirim salam. Kirim salam kat Rasulullah.
Kita kena sampai bila kita kata ya, ya tu amanah kita. Sebab tu kalau kita tak mampu tak tak boleh, sibuk. Baik kata tak boleh daripada kata ya. Kan? Tak boleh dia tak ingat, dia tak ingat. Alah, dia pun bagi duit RM50. Lepas tu kepil nama. InsyaAllah ingat. Ada 50, ingat selalu. Kan? Pasal tak ingat tu pasal tak ada 50. Tu. Kena sampai tu. Salam tu amanah. Kalau kita banyak dah kok, kita buat umum tak apa. Assalamualaikum ya Rasulullah, daripada orang yang kirim salam padaku. Yang kirim salam kepadamu dengan aku. Gitu kan? Boleh tu. Artinya salam atasmu daripada si fulan lagi si fulan, atau daripada si fulan perempuan. Si fulan laki atau daripada si fulan perempuan. Itu. Jadi ada syariat bagi salam, kirim salam kat Rasulullah ni ada. Ada orang kata tak ada pula, mana daripada mana kirim salam kat Rasulullah. Apa pula? Kan? Ni ada sebut dalam kitab. Tak ada masalah Ada. Wallahu a'lam. Kirim salam kat Rasulullah. Jadi sampailah salam kita sampaikan salam orang tu kat Rasulullah. Akhirat besok-besok, walaupun sekadar kita kirim salam saja tu, insya-Allah dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 41. Maka jikalau engkau jadikan atasnya banyak dan kuat berbuat taat, nescaya tiada menuntut ia akan dikau daripada berbuat maksiat. Dan manakala engkau kosongkan pun dah maka jikalau engkau jadikan atasnya banyak, itu sudah banyak dan kuat berbuat taat. Okey, nescaya tiada menuntut ia akan dikau daripada berbuat maksiat. Ni maksudnya dia nak bagi tahu kat kita, diri kita ini kalau kita kosongkan dia daripada buat taat, dia akan minta buat maksiat. Bila kau penuhkan, dengan bahasa dia disebut sini, kau perbanyakkan ke atas dirimu buat taat, nescaya dia tak nak minta lah buat maksiat, pasal tak ada ruang. Bila kau kosongkan dirimu daripada buat taat, maka dia minta lah buat maksiat. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, nikmatani maghbunun kasirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia ni tertipu. Maknanya dua nikmat ni manusia ni akan jadi tertipu, dia terpedaya, tak sedar dia. As-sihhatu, pertama sihat, dia tak sedar tu. Waktu sihat ni kena guna betul-betul. Wal faraq, masa kosong. Masa kosong ni nak masuk sini ni. Bila kita kosongkan diri kita daripada buat taat, maka nafsu kita, jiwa kita, diri kita akan minta nak buat maksiat. Lepas tu dalam bahasa Arab ni dia sebut gini, falau ja'alta 'alaiha al-athqala bit-ta'ah. Kalau kamu jadikan ke atas nafsu ataupun ke atas dirimu tadi berat, penat
banyak macam ni dengan buat taat, lama talabatka bil ma'siyati, nescaya dia tak akan mampu nak minta buat maksiat. Pasal tak ada masa dah. Semua masa kita isi dengan taat. Sebab tu jangan masa kosong. Jangan biarkan masa kosong. Duduk kosong, tak boleh. Mesti kena isi dengan buat taat. Kalau rasa kosong je, buat ambil benda. Tak boleh buat taat. Paling tidak pun benda tu mubah, kita niatkan jadi taat. Mubah harus, tapi niat jadi taat. Contoh, apa benda? Dah tak ada masa kosong, nak baca kitab mengantuk, nak baca Quran mengantuk, malah apa? Ambil raket badminton pergi tebah. Niatnya nak suruh diri kita ni sihat dan boleh buat ibadat hak lain. Jangan duduk saja tu. Sekejap syaitan mari ya. Syaitan bisik. Buka tu. Tu kat internet tu. Tu gambar seksi banyak tu kata dia. Nah, syaitan mari tu. Tekan tu, tekan kata dia. Syaitan dah bisik, kita mau okey. Dunia ni sebuah dunia kan. Tu PUBG tu. PUBG kau panggil PUBG. Tu tekan kata dia. Mufti kata haram. Mufti seorang aja, mufti lain kata halal. Mufti Penang kini kata halal. Kan? Yang mana? Ada satu perempuan, dia dah bertunang dengan satu orang lelaki. Ni cerita benar ni. Tapi kerja dia hari-hari. Balik sekolah dia mengajar, dia cikgu perempuan ni. Balik main PUBG, balik main PUBG, main. Last sekali dah jadi jatuh cinta kat partner dalam PUBG tu. Tak nak kat tunang ni. Pening kepala. Kan dia duduk sembang hari-hari kan. Tembak sana. Ya, aku masuk kata dia. Gitulah agaknya tu. Sebab sekali tu saya tengok di Taman Permata, kedai mi celuk tu. Budak perempuan tu dia kata, "Sana masuk, sini." Bukan budak-budak ni. Dia pegang telefon gini atas muka dia. Kata dia. Masya-Allah. Itu banyak masa kosong kan. Geng-geng game ni marah. Tambah pula kan dia punya cara pembunuhan di New Zealand tu kan, sebiji macam dalam game. Tak tahulah game apa pun, tapi pernah tengok game macam tu kan. Dia tak video tu nampak muncul senapang ya, tembak. Dan memang terancam. Dia nak bunuh tu, dia dah tulis nama-nama orang-orang yang menghancurkan Islam. Penuh orang-orang yang pernah bunuh orang-orang Islam ni. Dia tulis nama di senapang dia. Terus senapang dia nampak mencorak-corak tu. Dia tulis nama apa tu. Ada 7 nama saya. Tengok dalam internet. 7 nama orang tu. Tu nak cerita tu. Orang kafir tu. Jadi jangan kita kosongkan masa sangat. Bila kosong masa, tu. Macam-macam dia bagi. Duduk saja. Sebab tu orang tua-tua kata jangan kosong masa. Kalau di asrama, siapa boleh sedek asrama? Kalau hak jenis duduk sorang-sorang tak? Sekejap. Petang-petang dia tak turun main bola ke, tak turun main ke apa. Tak lama tu, dia jadi benda lain. Sama ada jenis main jadi apa? Di pondan. Sama ada kaki onani dan sebagainya. Dia gitu, dia saja duduk. Ini dah ada teknik ni disebut dalam kitab. Jadi kalau kita tak sedar, tak tahu lagi lah, benda dah sebut dia. Jangan biarkan dia kosong. Beratkan dia dengan buat taat. Baik, seterusnya lagi. Dan manakala engkau kosongkan, buang tu. Tak pengen manakala engkau kosongkan, tu ejaan asalnya kusungkah, dia kosongkahnya kan, kahan, mana buang tu. Manakala engkau kosongkan akan dirimu daripada berbuat taat,
Bila mana kita kosong tak buat taat, duduk saja ke, duduk diam je tak buat taat, maka masa pun free. Apa jadi? Jadilah menuntut ia nafsumu tadi kepada berbuat maksiat. Jadi dia pun minta buat maksiat. Walamma kana tatafarraghu laha, mana dia pun buat maksiat. Lalu dia kata, adakah engkau lihat orang yang soleh dan ibadat, bersukaan mereka itu melihat orang yang bersukaan dan hari raya. Kamu tengok ke orang soleh ni kan, ada kamu tengok orang soleh lompat-lompat macam orang lain pada hari raya. Tu dia kata gitu. Kan? Adakah engkau lihat orang yang soleh dan ibadat, orang ahli ibadat, bersukaan mereka itu melihat orang yang bersukaan dan pada hari raya. Bukan dah hari raya, itu pada hari raya. Dalam bahasa Arab dia kata apa? Hal ra'aita salihina wal ubad yatafarrajuna fil a'yad. Mu tengok ke orang soleh ni duk bergembira, melompat-lompat pada hari raya? Tak. Orang soleh ni hari apa-apa pun dia buat taat. Dia tak kosongkan waktu dia daripada taat. Okey, semula baca, bagi sikit kita. Adakah engkau lihat orang yang soleh dan ahli ibadat, buah ahli ibadat, bersukaan mereka itu, maknanya bersukaria mereka itu, kan? Bersukaan mereka itu melihat orang yang bersukaan. Bila melihat orang yang bersukaan, dan tu tukar pada hari raya, dan tukar dengan pada. Ada tak mau tengok orang soleh macam tu? Dia tak ada orang soleh macam tu. Orang soleh wala hari raya pun dia suka dengan niat buat taat pada Allah. Tak ada lah bersuka tak tahu apa kepala, joget menari apa semua. Pasal apa? Orang soleh dia tak akan kosongkan waktu dia untuk buat benda yang kosong, yang tak ada faedah. Walaupun kita tak apa ni, tak ada masalah ni kan kita bergembira. Tapi mereka buat benda yang taat. Isi masanya dengan taat 24 jam supaya nafsu dia tak minta untuk buat maksiat. Itu cara kita nak mengalahkan nafsu. Ada ulama yang demam. Allah demam dia. Dalam keadaan demam tu pun dia bangun qiyamul lail lagi, kan? Pasal apa? Pasal dia tak nak kosongkan waktu dia daripada taat. Kerana seorang yang bimbang hatinya daripada suka daripada dunia dan sekalian yang harus, jadilah bimbang tiada memperbuat semayang pada malam. Kalau siapa yang suka dengan benda yang harus, maka barang siapa yang berbimbang, bersibuk dengan buat benda yang harus, nescaya dia tidak akan sibuk dengan memperbuat sembahyang malam. Kemudian kata dikata baginya, seolah-olah Allah Ta'ala kata, seolah-olah bila orang yang macam ni dia bergembira pada siang hari, bersibuk dengan dunia pada siang hari, maka Allah Ta'ala tak akan bangkitkan untuk bangun malam. Dikata baginya, bagi seorang bimbang nafsu engkau daripada kami, nafsu engkau berbimbang daripada kami, mana tak ingat kepada kami, daripada kami, bimbang akan engkau daripada ibadat kami. Nescaya kami tak jadikan kamu bersibuk dengan ibadat kepada kami. Bimbang tu sibuk, bukan bimbang rusing. Siapa yang bersibuk nafsu dia daripada kami, maknanya tak sibuk dengan Allah Ta'ala. Bimbang akan, mana sibuk engkau daripada ibadat, mana dia tak akan sibuk dengan ibadat. Tu bahasa Arab tu syaghalaan, mana sibuk daripada tak buat. Syaghala fi sibuk kepada buat. Itu beza. Beza bahasa Arab. Sibuk daripada maksudnya tak buat. Sibuk kepada buat. Gemar daripada tak buat. Gemar kepada buat. Itu. Raghibun anillah, gemar daripada Allah. Maksudnya tak gemar ke Allah. Daripada.
Raghibun fillah, gemar kepada Allah, itu maknanya gemar, nak ke Allah. Itu bahasa Arab. Daripada dengan kepada tu. Sibuk daripada, mana tak buat. Sibuk kepada, buat. Istighalu fi solah ataupun istighalu bis solah, sibuk dengan semayang, itu mana buat semayang. Istighalu anis solah, sibuk daripada semayang, itu mana tak buat semayang. Itu bahasa Arab. Jadi kitab ni diambil daripada terjemahan bahasa Arab. Jadi kita kena pandai bahasa Arab juga lah. Duk bimbang payah. Oleh kerana payah kat tu dululah. Wallahu a'lam. Bermula 2 rakaat. Ni Tajul Arus ni dia payah sikit bahasa dia, pasal terjemahan dia ni kurang standard sikit berbanding dengan Syairul Salikin dengan Kifayatul Muhtadi. Itulah masing-masing ada kelebihan lah. Tak yang terakhir. Pukul apa dah kita? Pukul 12 dah. 15 minit pukul 12. Allah. Lama baca Syairul Salikin kan ni? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darain amin. Muka surat 153 bincang pasal asnaf zakat. Baris yang ke-4 daripada atas. Muka surat 153. Asnaf pertama iaitu daripada fuqara, jamak bagi fakir. Ini kena bagi kepada asnaf yang pertama, nama dia fakir. Fuqara jamak daripada fakir. Jamak tu ramai. Mufrad seorang, jamak bagi fakir. Ramainya kita panggil fuqara. Innamas sadaqatu lil fuqara. Allah Taala sebut fakir. Dan iaitu mereka, apa itu takrif fakir? Iaitu mereka yang tiada baginya harta dan tiada baginya kerja, baginya usaha tu kerja. Orang tak ada harta, tak ada kerja. Harta ni benda yang bernilai, bukan duit saja. Mah, tanah, rumah, kitab. Kitab boleh jual ke tak? Boleh jual tak kitab? Masuk harta juga. Misal kata dia ada Syairul Salikin 10. Tiba-tiba dia tak ada duit. 10 set dia ada. Tiba-tiba dia tak ada duit. Adakah kena jual kitab tadi? Ya kena jual hak 9 lagi tu. Pasal satu cukup dah. Tu maksudnya. Bukan kata harta ni duit je. Kalau kita faham harta duit, ada salah. Mana benda hak boleh bernilai di sisi syarak, benda yang boleh dijual. Anjing tak bernilai. Walaupun dia mahal, tak dikira harta pasal dia tak boleh jual. Arak tak boleh jual. Benda najis. Kan? Jadi benda harta maksudnya benda yang boleh dijual di sisi syarak. Jadi tidak kata harta tu mah wang ringgit saja, tanah tak. Kita kalau faham harta ke rumah, tanah, duit je tak. Baju boleh jual tak baju? Boleh. Tiba-tiba baju kita banyak, ada 4 almari. Lepas tu kita tak ada duit. Boleh terima zakat? Tak, kena jual dulu baju. Tu kena tengok situ tu. Baju kita terlebih pada guna. Dah ada 4 almari, bukan pakai belakang. Itu harta tu. Harta kita. Jadi kita kena jual dulu nak makan. Pasal kita dikira ada harta, walaupun gaji, walaupun kerja tak ada, tapi ada harta. Jadi orang fakir ni maksudnya orang yang tidak ada harta, yang tiada baginya harta dan tiada baginya usaha. Usaha tu kerja. Okey, satu. Atau ada baginya harta, dia ada harta, tetapi hak tadi ni harta tak ada langsung, sebatang kara, kerja pun tak ada. Hak ni ada baginya harta, tetapi tiada cukup umur yang ghalib. Tak cukup umur yang ghalib. Umur ghalib manusia ni biasanya berapa? 62. Tiada cukup umur ghalib, iaitu 62. Seperti berhajat ia kepada 10 pada satu hari. Misalnya tiap-tiap hari dia perlu 10 ringgit, 10 dinar ke apa, tak kisahlah. Dan jika dibahagikan hartanya itu atas yang meninggal tu apa? Meninggal apa? Bukan mati tu. Atas yang meninggal, atas yang mati dah. Atas yang meninggal, yang ni atas baki. Meninggal di atas baki daripada umurnya yang ghalib, baki umurnya yang ada lagi,
sampai umur ghalib, nescaya dapat 4 atau kurang 10, dapat 4 kurang daripada separuh. Kalau separuh ke atas itu miskin. Kalau separuh ke bawah 4, 3, 2, 1 itu fakir. Boleh faham? Katalah dia ada duit dalam bank je, dia tak ada harta lain. Dia ada berapa? Ada 10,000. Kerja tak ada, benda lain tak ada. Ada 10,000 dalam bank. Umur dia sekarang 30 tahun. Maka nak cukup daripada 62, berapa lagi? Bakinya, meninggal tu bakilah. Berapa? 32. Baik, setiap hari dia perlu RM10 katalah. Tapi dia ada dalam banknya 10,000. 32 tahun darab dengan 12 bulan. Berapa? Kira-kira sekejap. Kira lalu. Baru ngaji betul-betul. 32 darab 12. Berapa bulan? 384 bulan. Betul? Sebulan ada berapa hari? Payah-payah dah 12. Jarak setahun tu, setahun 360 hari Bulan Islam berapa? 350. Bulan Islam bukan bulan Islam 360 hari antara 32 tahun darab dengan 360 hari berapa? 11,520 hari. Okey, tu hari. Hari yang ada lagi umur dia untuk sampai ke umur ghalib. Maka bahagi dengan 10,000. Berapa dapat? Duit dalam bank dia ada 10,000 Berapa dapat? RM1 sehari. RM15. Kurang daripada separuh. 4, 3, 2, 1. Dia ni panggil orang apa ni? Ni fakir. Kalau dia bagi tadi dapat berapa? Dapat 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9. Kalau 10 dah kaya dah, cukup dah. Dia perlu 10 dapat 10. Sampai 9. Itu dipanggil apa? Miskin. Gitu je lah. Boleh faham cara nak kira? Siapa kira ni? Kita sendirilah kira. Kalau orang bagi zakat, saya orang kaya. Minta maaf lah. Saya tak boleh terima zakat. Pasal orang tak tahu harta kita. Gitu. Kita tentu sendirilah kita boleh terima zakat kedaknya. Orang tengok macam boleh terima, orang tengok. Kita orang tu bagi kita ambil senyap. Padahal kita boleh RM12. Perlu RM10 sehari. 12 kita. Terlebih kaya dah disebab bab zakat. Bukan kaya macam apa benda lim gotong ke apa dah kan. Itu kaya lain. Apa? Kaya macam Bill Gates ke apa kan. Mana kaya dalam bab zakat? Itu kaya dah. Itu dia panggil maksud cara kira. Dibahagikan dengan umurnya ya ghalib. Dapat 4 atau kurang. Kurang daripada 4 berapa? 3 lagi 2 1 kosong. Dapat langsung. Kosong tu tentulah kan. Okey, 1 2. Faham? 2 kan. Pertama tak ada langsung harta kerja. Yang kedua ada harta tapi hartanya tak cukup separuh daripada kecukupannya. Keperluan hari-hari ada. Perlu itulah. Okey, baik. Atau hal ketiga kurang atau kurang atau yang ketiganya ada baginya usaha, ada kerja tetapi tiada cukup belanjanya. Tadi harta, ini kerja pula. Ada dia kerja tapi tak cukup, seperti berhajat akan 10, tiap-tiap hari dia perlu RM10. Maka dapat dengan usahanya, dapat dengan kerja yang tadi, gaji dia dapat 4 jua tiap-tiap hari. Dia perlu tiap-tiap hari RM10. Tapi dia dapatnya RM4 je. Apa dia tu? Bukan. Fakir miskin kena lebih ada separuh. Dua-dua boleh zakat belaka. Cuma nak tahu kita ni asnaf mana. Miskin pun boleh zakat, fakir pun boleh. Boleh faham tak? Dia ada kerja. Katalah gaji dia RM1,000 sebulan. Dia perlunya tiap-tiap hari RM30.
RM30 darat 30 berapa? 900. Gaji dia 1,000. Dia miskin ke kaya tu? Kaya lah, tak boleh terima zakat walaupun gaji 1,000. Tapi dia ada anak, dia ada bini, gaji 1,000. Tiap-tiap hari perlunya 40, 50 lah. Tambah anak bini lagi 50 lah senang. 50 darat dengan sebulan 30 hari berapa? 1,500. Gajinya berapa? 1,000. Itu miskin, pakailah tu. Miskin. Faham tak tu? Tu kira gitu. Dia tak kira gaji berapa-berapa. Sebab tu Imam Ghazali kata kadang-kadang orang yang ada tali dengan kapak je kaya. Pasal dia seorang je, sebatang karga je dia. Cukup lah. Dia pergi tebang kayu jual, dapat RM5, makan dia seorang sehari. Cukup lah tu. Kaya lah, dia tak boleh terima lah zakatnya. Kadang-kadang orang yang ada rumah, ada harta, ada rumah, ada tanah, tapi miskin. Pasal banyak tanggungan dia. Anak 25 orang kata. Tu dia. Dia kena tanggung lah kau. Bini 4. Dah siapa suruh bini? Dia tak kira. Bini dia tak kira. Dah tak boleh nak kawan nafsu, kahwin lah. Anak pun ramai lah. Boleh terima zakat. Gitu. Yang dia kira kata, siapa suruh bini? Itu bab lain. Itu orang tak faham qada dan qadar. Dah jodoh. Suka Azrul. Baik seterusnya. Ada maka dapat dengan usahanya 4 jua, maka mereka itu dikatakan fuqara, fakir. Adapun jika ada baginya usaha yang bersepatutan, ada kerja, usaha itu mana kerja yang layak dengan dia. Syarat kerja pula kena layak. Kalau ada kerja tapi tak layak, dia tak bekerja, tak apa, dia boleh terima zakat. Contoh dia Syarif, Sayyid, Habib, keturunan Nabi. Ada kerja tapi tak layak dengan dia, duduk belakang lori sampah, tak layak, dia keturunan Nabi, jadi dia tak kerja. Tapi zakat tak boleh juga keturunan Sayyid pun. Cuma atas kaul yang kata boleh terima zakat, boleh. Ataupun dia orang-orang yang senang, bangsawam, bukan keturunan Nabi tapi bangsawam, dia tak biasa, tak boleh nak kerja macam tu, tak layak dengan dia. Dia ada sosio kehidupan juga, jadi dia tak kerja, boleh terima zakat. Kan, dia graduan, tak biasa kerja cuci longkang apa semua kan, tak biasa, jadi tak kerja lah dia, tak boleh kerja, tak biasa kerja, tak boleh pergi cuci longkang 2 hari balik pensan, tak biasa, jadi dia tak kerja, tak ada duit. Pasal kerja tak layak dengan dia, dia panggil kerja yang layak, itu panggil yang bersepatutan, boleh terima zakat. Maruah manusia ni diiktibarkan, maruah salah satu daripada berapa? Kuliyatus sittah, 6 benda. Pertama, jaga agama. Yang kedua, jaga agama, bukan agama jaga agama. Yang kedua, jaga nyawa. Yang ketiga, jaga harta. Yang keempat, jaga nasab keturunan. Yang kelima, jaga akal tu nombor 2 tu, tak apalah, teruskan. 5. Yang keenam, maruah, al-ard, maruah. Baik, contoh ulang balik. Ada baginya usaha, ada kerja, orang tak buat kerja yang bersepatutan. Kerja memang boleh dia kerja, layak dengan kedudukan dia, dengan dia yang cukup belanjanya. Ada baginya usaha yang bersepatutan dengan dia yang cukup belanjanya, tetapi dia tak kerja. Pasal apa dia tak kerja? Tetapi ia duduk belajar ilmu atau mengajar. Pasal apa tak kerja ni? Ada kerja hak layak ni, tapi dia tak kerja. Pasal apa? Pasal dia belajar, duduk di pondok, duduk di universiti, duduk di mana-mana, tak kisahlah, pondok ke madrasah ke apa, dia mengajar dan belajar. Tak kerja tu pasal apa? Pasal dia belajar dan mengajar. Nescaya dapat ia mengambil zakat dan dibilangkan dia fakir juga, boleh ambil zakat. Tok guru duduk ke pondok kan, dia tak ada hasil kerja. Pasal apa tak kerja? Boleh kerja ni tubuh sihat, pasal dia sibuk mengajar. Kalau dia kerja boleh dapat duit tu, ada je kerjanya, tapi dia sibuk mengajar, boleh ambil zakat. Itu kena faham. Ni budak-budak duduk pondok, dia duduk mengaji. Dia tak kerja, badan sihat, tubuh sasa, perkasa,
Tapi dia tak kerja pasal apa? Pasal dia duk sibuk belajar. Boleh dia ambil zakat atas nama fakir. Kita yang kata, duduk kat pondok, kerja lah, nak cari duit orang je kerja dia. Dia boleh ambil. Pasal apa? Pasal dia sekarang ni sedang mencari ilmu agama untuk manfaat orang lain. Adapun jika ia duduk beramal sembahyang sunat dan berkhalwat, contohnya dia duduk di ribat-ribat ataupun di tempat suluk-suluk tasawuf, tak mengaji, duduk berzikir je, duduk sembahyang sunat saja, tak mengaji. Dah faham tu? Macam tempat suluk-suluk tasawuf apa semua kan, duduk berzikir tu. Dia tak ada kuliah-kuliah pondok. Pondok lain, pondok mengaji kan. Contohnya kalau macam tu, tiada harus diberikan zakat atas jalan fakir, tak boleh ambil zakat. Pasal apa? Ibadat sunat tu untuk diri dia seorang. Dia tak masuk, dia tak memberi manfaat ke orang lain. Kalau mengaji belajar ni memberi manfaat ke orang. Belajar, lepas ni boleh mengajar orang lain. Ibadat sunat kita semayang, boleh kita seorang je. Dia tak boleh ambil zakat pasal tak memberi manfaat ke orang lain. Walaupun dia miskin. Mari minta, ni mana kalau saya duduk kat ni, duduk berzikir dalam hutan, tolonglah, tak boleh bagi zakat. Nak bagi sedekah tak apa. Bismillah. Okey, jelas seterusnya. Tak apa dah, balik lewat sikit ini. Boleh? Pukul 12 ni. Kau nak berhenti dah? Boleh berhenti dah? Sikit lagi Dan masakin. Masakin tu miskin, jamak bagi miskin. Dan iaitu mereka yang ada baginya harta, atau ada baginya usaha, ada kerja tetapi tiada cukup belanjanya yang bersepatutan dengan dia, seperti berhajat ia kepada 10, maka jika dibahagikan hartanya atas yang meninggal tu baki, atas yang meninggal yang baki daripada umurnya yang ghalib iaitu 62 tahun, nescaya dapat 7 atau 8 yang dapat dengan usahanya itu. 7 atau 8 sama tadilah, lebih pada separuh. Itu je formula dia. 6, 7, 8, lebih pada separuh. Maka farak antara fakir dan miskin, farak ini beza antara fakir dan miskin, bahawa miskin baik sikit halnya daripada fakir sedikit. Maknanya orang fakir itu lebih teruk daripada orang yang miskin. Dia ada tapi tak cukup. Dalam Quran disebut ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Surah apa tu? Surah Kahfi. Ammas safinatu, adapun kapal ini, perahu ini, kan Nabi Khidir tebuk perahu tu. Lepas tu dah selesai tu Nabi Khidir ceritalah ammas safinatu fakanat limasakin. Kapal ni, perahu ni milik orang miskin di lautan. Orang miskin. Maknanya orang miskin ada apa? Ada kapal lah. Tapi Allah Ta'ala bagi dia miskin lagi. Amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha, dan aku nak aibkan kapal ni. Wa kana wara'ahum ya'khudhu kullu safinatin ghasba, kerana ada raja yang suka ambil rapah kapal tu. Jadi Nabi Khidir rosakkan tu supaya raja tak rampas kapal tu. Kan itu dalam surah Kahfi. Jadi di situ menunjukkan bahawa orang miskin ni ada kapal. Mana dia ada juga lah harta tapi tak cukup. Itu panggil miskin. Kalau dia ada kereta, belum tentu dia tak miskin. Itu kena tengok itu. Dan amilin, wallahu alam. Pukul 12 dah. Takut nak balik sampai zuhur apa semua. Wallahu alam. Sambung akan datang. Faham dah Nak tentukan bagaimana fakir atau miskin. Kita ni fakir ke miskin? Kita ni boleh terima zakat ke tak? Kalau duduk kat pondok boleh terima zakat. Wallahu alam juga. Ish. Dan amilin. Amil ni yang dilantik oleh kerajaan. Ada soalan? Soalan? Ada? Kalau tengok daripada jumlah pendapatannya, dia orang kaya.
Boleh. Boleh. Itu Imam Ghazali katanya. Kadang-kadang orang yang ada kayu, ada tali dan kapak kaya. Kadang-kadang orang yang ada rumah dan sebagainya miskin. Jadi tengok kependapatan dia mungkin kaya. Gajinya 4-5 ribu sebulan, 3-4 ribu sebulan. Tapi tanggungannya banyak. Mungkin mak ayah dia bawah tanggungan dia. Anak dia ramai. Isterinya tak bekerja, bawah tanggungan dia lah. Kerja tak kerja memanglah tanggungan dia juga. Ditolak semua, tak ada. Tak cukup lah, kan? Habis. Lalu tinggal habis. Untuk diri dia pun tak cukup separuh, kan? Dia jadi fakir. Untuk diri dia pun tak cukup, tapi lebih pada separuh tak cukup, dia kira miskin. Kalau lebih daripada keperluan, dia tak boleh terima zakat lah. Sebab itu dia tak boleh kira pada tengok luaran saja. Satu orang, setiap manusia yang ada, yang beragama Islam, dia kena mengaji 5 rukun Islam ni. Syahadah kena mengaji, bab syahadah. Sembahyang kena mengaji, puasa kena mengaji, zakat pun kena mengaji. Ni zakat tak mengaji, jadi dia tak tahu dia tu miskin ke, fakir ke, apa ke dalam bab zakat. Kadang-kadang dia boleh dapat zakat, dia tak nak terima zakat, rugi dia. Kadang-kadang dia tak boleh terima zakat, dia terima zakat, itu dosa dia. Pasal bukan asnaf. Satu semua orang kena tahu. Orang yang memberi ni melihat pada sudut zahir, kan? Orang yang menerima itu dia kena tengok diri dia. Dan kalau dia itu layak, dia boleh meminta. Pasal meminta yang layak tidak haram. Yang meminta yang haram ialah meminta yang kita tak layak. Antara tak layak ialah kita sihat tubuh badan, kita boleh bekerja, kita pergi minta sedekah, itu haram. Datang pada hari kiamat, la yabqa fi wajhi musjata lahmin, tak ada seketoi daging di muka, tengkorak hidup di akhirat. Itu Nabi kata, siapa minta-minta di akhirat. Di dunia ni kita boleh minta, tapi tengoklah kita ni mampu kerja ke tak mampu. Kalau kita mampu kerja, kita minta-minta, akhirat itu balasan. Kalau kita layak dapat zakat, kita pergi minta zakat, itu bukan dosa, itu memang hak kita. Kita minta hak kita, macam hutang kita lah. Hutang, orang berhutang dengan kita minta, itu bukan dosa, itu hak kita. Zakat tu hak kita sebab kita layak. Tapi orang tak bagi, mungkin orang tengok kita macam ada duit, tapi kita masuk dalam asnaf. Kalau kita tak ada apa pun sekalipun, tapi kita sebatang kara, kan? Kita cukup dah duit tu gini. Tak boleh terima zakat. Itu kita lah kena tahu. Jadi sebab itu Imam Ghazali kata tadi, tengok pada jumlah gaji macam orang kaya, tapi dah habis dah, kan? Mak ayah pula sakit pula, lagi banyak, kan? Tiap-tiap minggu dialisis, itu tanggungan kita tu, nafkah kita. Dialisis sekali pergi 200,500, habis kat tu lah. Kita miskin lah. Mak ayah kan bawah tanggungan anak. Kalau dia miskin, tu nafkah kita akan jumpa nanti dalam bab nafkah. Anak bawah tanggungan kita juga, suami, bapa. Adik-beradik tak masuk lah. Dia hak turus dia. Maknanya anak-anak ke bawah, bapa, mak, hak tepi adik-beradik dah tak termasuk. Dia nafkah ni dia turus. Okey. Tu. Tadi umur yang balik 62 tahun ni dia nisbah dalam Nabi Muhammad. Tak, diambil pada kebiasaan orang. Nabi memang 63. Cuma kebiasaan orang Arab ni kajian je lah. Sebab tu umur Khalid ni kadang-kadang berbeza-beza pendapat. Ada yang kata 50. Kajian Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain, dia kata kebiasaan orang meninggal ni umur 62. Gitu. Jadi kebiasaan. Macam juga darah haid minimal sehari semalam, banyaknya 15 hari 15 malam. Itu pun istiqra' juga kajian. Sebab tu beza. Imam Hanafi maksimum dia 10 hari, minimal 3 hari. Kalau kurang pada 3 hari istihadah. Kita minimal 1 hari. Imam Syafi'i kaji macam tu, dia kajian. Jadi beza lah. Sama macam ni juga umur Khalid ni dalam mazhab kita 62 kajian. Ulama lain kata belai pula. Gitu. Itu istiqra' dia main kajian. Okey, ya Kak. Sallallahu alaihi wasallam.
Tak sama. Salam depan Rasulullah dengan kita selawat di sini tak sama. Sebab tu dia ada perbezaan tu. Sebab tu ada syariat bagi salam depan Rasulullah, di depan makam Nabi SAW. Dan di sini pun kita selawat juga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kan? Salim tu selawat lah, salam lah, sejahtera kan. Cuma di sini dengan depan Nabi tak sama. Ibarat kita kata kita bercakap depan-depan dengan bercakap jauh-jauh. Telefon. Kita telefon kat mak kita, memanglah bercakap hari-hari. Dengan kita bercakap tengok muka di depan, lain. Rasa lain, fadilatnya lain, kelebihannya lain. Tu nak kias bagi mudah ya. Kan? Tu. Lagi pula ada hadis khusus pula yang menyebutkan kelebihan kita pergi depan Nabi SAW ziarah. Jadi kan kita dah baca tadi kan, man zarani ba'da wafati fa ka'anna ma zarani fi hayati, kan baca tadi, siapa ziarah aku selepas daripada kewafatanku di kuburku seperti dia ziarah aku masa dia hidup. Jadi mana dapat pahala ziarah Nabi. Itu pula ada hadis. Dari segi logik pun dah tak sama. Pula ada pula hadis Nabi yang menunjukkan bahawasanya ziarah depan Nabi itu lain. Jadi kita bagi salam depan Nabi itu dengan disertakan dengan ziarah. Lepas tu kirim salam pula. Kan? Kirim salam tu maknanya orang tu sampaikan salam kita depan-depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama macam kita telefon, mudah-mudah nak faham kan? Mak, isteri saya kirim salam, gitu. Tapi kalau kita pergi depan mak, isteri saya kirim salam, mak cakap di mulut tu kan lain. Gitulah. Ada kelebihan yang berbeza lah. Sebab ziarah Nabi ada kelebihan. Dan amalan ini dibuat oleh para salafus soleh. Kirim salam kat Nabi ni bukan kita saja, sebab tu ada dalam kitab ni. Tak boleh kita kata tak ada nas, tak ada apa, tak lah, tak boleh. Ada ulama sebut tu ada lah. Ada punya perincian. Fakir dengan sebab banyak hutang, dia masuk dalam al-gharimin, asnaf yang ke belakang nanti kita juga. Asnaf orang yang berhutang. Berhutang juga salah satu daripada asnaf. Tapi kena tengoklah berhutang sebab apa. Antara boleh sebab berhutangnya sebab kita nak nafkah diri kita. Kita berhutang awal dulu, tak ada duit kita berhutang orang. Zakat tak dapat lagi, kita berhutang dulu, lepas tu bayar zakat. Boleh zakat bayar kerana kita berhutang. Antaranya kita berhutang kerana agama, boleh berhutang. Antaranya berhutang kerana nak mendamaikan dua orang Islam yang bergaduh, boleh. Kan, dua Islam sedang bergaduh, kita nak baikkan dua ini, kena pakai kos. Kita tak ada duit, kita berhutang dulu. Lepas tu kita boleh tutup zakat. Besarnya persaudaraan Islam. Sesama agama Islam tu kena bersatu. Macam tu sekali. Sampai kita berhutang nak damaikan dia tu, kan, supaya agama Islam tu tidak orang Islam tu tidak dihinjak-hinjak, dia nampak kuat. Jadi kalau kita berhutang untuk damaikan dua orang Islam tu, dikira boleh dapat asnaf zakat. Asnaf berhutang. Kita ni daripada kalangan orang yang berhutang, berhutang yang dibenarkan. Berhutang pasal apa? Pasal nak beli sport ring. Tak boleh. Sport ring tak masuk. Ada sport ring bukan dalam keperluan. Ada. Okey, insya-Allah. Mudir, macam mana? Okey. Tak ada soalan mudir ni. Betul lah. Kalau dalam satu organisasi tu, contoh Petronas. Dia dah, orang ni bayar zakat. Zakat bagi balik dekat dia untuk dia bagi-bagikan. Untuk dia kira apa je? Dia bagi kepada NGO, sekolah. Untuk diagihkan? Baik, dia bayar zakat ke apa? Pusat zakat? Ada. Dia bayar zakat ke pusat zakat, kemudian pusat zakat ambil dan bagikan sebahagian untuk diagih-agihkan. Jadi yang anda bagi itu bukannya duit kita, cuma kita boleh agihkan sendiri. Untuk setengah-setengah pusat zakat buat gitu untuk galakkan orang bayar zakat di tempat dia. Maknanya adalah peluang nak agihkan. Sebab begini, zakat ni kalau harta zahir, bila pemerintah
wajibkan bayar kepada pemerintah, kita kena bayar. Adapun harta batin terpulang pada kita lah. Harta zahir ni termasuklah zakat perniagaan, zakat binatang, ternakan, tanaman. Zahir maknanya orang nampak. Harta kita tu orang nampak. Adapun duit simpanan kita orang tak nampak. Zakat fitrah tu termasuk dalam harta batin. Kita boleh bayar ke pemerintah pun boleh, nak bayar sendiri ke fakir miskin pun boleh. Jadi bila kita bayar, kadang-kadang ada setengah orang duit banyak-banyak tu dia nak bagi kat saudara mara dia. Kan? Pasal afdal zakat ni kita bagi kat saudara mara. Jadi kalau dah bayar semua, pusat zakat pula tak pulangkan. Jadi saudara mara kita yang miskin, yang tengok anak buah dia kaya, macam pak saudara kita, anak buah aku kaya tapi tak apa-apa pun aku kan. Jadi itulah lembaga zakat, pulangkan sebahagiannya untuk kita uruskan sendiri. Jadi kita boleh uruskan sendiri, cari sendirilah senang tadi yang lapar tu. Balik kampung tengok mak saudara kita hak miskin, bagi RM200. Oh, orang kampung 200 pun melompat dah. Ukur, Allah anak buah aku bagus. Betul. Itu dah dapat 2 pahala. Pertama pahala kita bayar zakat, kedua pahala silaturahim. Pahala silaturahim tu. Jadi makin rapat kita kata. Sebab tu Nabi katakan ada sedekah yang dapat 1 pahala, ada sedekah dapat 2 pahala. Sedekah pada kaum kerabat dapat pahala sedekah dan juga dapat pahala silaturahim, hubung silaturahim. Jadi itu tujuan dipulangkan balik itu supaya kita boleh cari saudara mara kita untuk rapatkan silaturahim tu. Kan? Tu baguslah tu. Dia buat gitu bagus. Boleh kita bahagikan. Bagi kat ustaz sikit. Asnah kot ni. Kan? Wallahu a'lam insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.